Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruman wala matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal serta seluruh ahli jawatan kuasa dan badan pengurusan masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita dan mengumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini dan memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama berkumpul. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berada dalam agama, istiqamah di atas tuntutan Islam, sehinggalah kita mati dan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat sekalian, dalam kesempatan yang diberikan kepada kita yang ada pada malam ini, insya-Allah saya cuba untuk berkongsi dan berkenaan tentang sejarah negara kita. Kalau sebelum ni kita banyak bercerita berkenaan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sirah Rasulullah tu kita sambung nanti dalam kelas saya yang akan datang lepas Raya Haji. Kalau tak silap hari Selasa. Hari Isnin kita raya, hari Selasa. Kalau tuan-tuan tak balik Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan cakap sikit, berkongsi berkenaan tentang sejarah kita sendiri, bangsa kita sendiri, umat Islam di tanah air kita ni, bersempena dengan bulan kemerdekaan sekarang ni, yang kita masih lagi berada dalam sambutan kemerdekaan, sehinggalah akhirnya nanti 16 hari bulan kita akan sambut pula Hari Malaysia. Jadi mungkin bagus juga kalau sekiranya kita kongsikan sikit sejarah-sejarah yang amat berkait dengan kita, untuk kita mengambil pengajaran dan juga iktibar sebagai bekalan untuk kita sebagai generasi yang kebanyakannya adalah generasi yang lahir selepas daripada kemerdekaan. Saya pun lahir lepas kemerdekaan juga, jadi tak pernah sempat dengan zaman penjajah ni. Lahir-lahir itu tahun 71. Jadi maknanya dah berapa belas tahun dah merdeka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalan yang saya cuba untuk kongsikan pada malam ini adalah berkenaan tentang cabaran-cabaran yang kita terpaksa hadapi hasil daripada kemerdekaan dulu. Walaupun kemerdekaan itu adalah merupakan suatu, kita anggap sebagai suatu nikmat yang Allah bagi kepada kita, di mana fizikal tentera British penguasaan residen, sistem residen tak ada, kemudian begitu juga negeri-negeri selat kembali kepada orang-orang Islam, tapi ada beberapa persoalan-persoalan dalam sejarah yang sebenarnya menarik untuk kita tanya. Kalau sekiranya kita boleh jawab, maka itu akan memberikan kita sikit panduan tentang apa yang perlu kita sebagai orang yang lahir di zaman dah merdeka ni untuk lakukan. Soalan pertama adalah berkenaan tentang kenapa British dengan begitu baik hati memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dengan secara tiba-tiba British mengisytiharkan bahawa dia akan memerdekakan tanah Melayu. Dan kalau sekiranya kita melihat dalam rantau yang lebih luas, dia juga memerdekakan berpuluh-puluh lagi negara-negara yang pernah dia jajah. Puluhan negara yang dijajah oleh British ni, kita kalau nak mudah tengok saja pada rangkaian Commonwealth. Commonwealth itu adalah merupakan rangkaian negara-negara yang pernah dijajah oleh British, yang jumlahnya lebih daripada 50 buah negeri. 50 buah
negara, termasuklah Malaysia. Jadi bila British bagi kemerdekaan kepada kita, adakah dia bagi kemerdekaan dalam bentuk memang dia betul-betul jujur dan ikhlas, ataupun dia memang insaf kan, memberikan menyesal terhadap apa yang dia buat kan kepada bangsa kita ni, lalu dia bebaskan kita istilahnya, dan kita pun merdeka. Secara umum kan, ini bukan saya nak menghasut Barat kan, British ni dia tak pernah lah, saya setakat saya tahu dia tak pernah lah jadi orang yang insaf dan baik betul sehingga dia merdekakan India, Sri Lanka lah, Pakistan, apa jugalah negara-negara yang pernah jajah tu, termasuklah tanah Melayu ni kan, daripada Perlis tu sampailah ke sebelah Singapura, termasuklah Borneo, Sabah Sarawak dan seumpamanya. Jadi saya tak rasa bahawa dia bagi kemerdekaan itu kan dengan baik hati ataupun dengan keinsafan yang betul-betul menginsafkan. Tetapi kalau sekiranya kan kita selusuri beberapa puluh tahun sebelum daripada kita dimerdekakan ataupun penjajah keluar daripada negara kita, kita akan dapat satu kan kronologi peristiwa yang menunjukkan bahawa mereka membebaskan negara kita kan adalah untuk kan pergi kepada satu bentuk penguasaan baru dalam bentuknya yang baru. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dari persada antarabangsa pada 1941 kan, Ogos 1941 berlaku sesuatu yang dipanggil sebagai Piagam Atlantik. Piagam Atlantik ni sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang jarang-jarang dikaji oleh orang dalam sejarah. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku dekat dunia ni kan banyak kan sebenarnya adalah perkembangan daripada Piagam Atlantik. Piagam Atlantik adalah merupakan satu perjanjian di antara negara-negara besar dunia, terutamanya adalah Britain dan juga Amerika yang pada masa itu mula muncul kan sebagai satu kuasa dunia juga kan, berbincang dan berpakat kan, dan meletakkan beberapa perjanjian. Daripada perjanjian itu di antaranya adalah memberikan otonomi kan kepada mana-mana negara di dunia ini untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Itu lebih kuranglah dia punya perjanjian. Masuk bulan Januari 1942 tertubuhlah apa yang kita panggil sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Selepas daripada itu berlaku Perang Dunia Kedua. Selepas daripada Perang Dunia Kedua tertubuhlah PBB pula, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Dan selepas daripada tertubuhnya PBB kan, berlakulah peralihan kan, ataupun pemindahan hak milik kan, istilah ada hak milik penjajahan itu kan, Palestin kan daripada mandat British diberikan kepada orang-orang Yahudi, lalu tertubuhlah negara Haram Israel 1948 dan diiktiraf oleh PBB. Selepas daripada PBB mengiktiraf kewujudan Israel kan, 3 jam ataupun beberapa jam selepas itu Amerika Syarikat pula mengiktiraf, diikuti dengan negara-negara Eropah yang sebahagiannya memang terlibat dalam pembentukan liga bangsa-bangsa dan terlibat dengan Piagam Atlantik. Jadi daripada situ kita melihat berlaku satu perubahan yang cukup besar dalam kan, politik dunia kan, 10 ataupun beberapa belas tahun sebelum daripada negara kita ni merdeka. Perubahan politik tersebut adalah satu kuasa dunia baru diwujudkan kan, yang kita panggil sekarang ni sebagai PBB, yang sebenarnya berpunca hasil daripada Liga Bangsa, yang sebenarnya juga adalah merupakan hasil daripada satu permuafakatan di antara negara-negara besar dunia dalam Piagam Atlantik. Jadi kebebasan yang diberikan kepada kan negara-negara ni kan, lebih daripada berapa puluh negara Commonwealth ni adalah merupakan suatu hasil daripada satu bentuk pentadbiran baru dunia yang selalu orang panggil sebagai New World Order, yang selalu orang kata itu zaman Bush. Sebenarnya perancangannya awal lagi daripada itu. Kalau kita kaji lagi mungkin lebih awal daripada apa yang saya sebut sebagai Piagam Atlantik. Sebab ada setengah orang balik semula ke belakang sampai kepada perjanjian Balfour kan, di mana berlaku pengagihan ataupun Sykes-Picot kan. Jadi lebih awal lagi daripada itu. Tapi tak apalah, kita ambil yang ada depan mata yang dekat sikit ni kan, iaitu Piagam Atlantik, sebab daripada situ tertubuhnya satu badan dunia. Dalam tempoh itu daripada Piagam Atlantik sampailah kepada penubuhan negara Israel ni kan, dalam tempoh hanya lebih kurang dalam 7-8 tahun tu sebenarnya berlaku banyak benda. Di antaranya adalah diberikan
kan otonomi kepada negara-negara. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan pada masa itu kan berlaku penyatuan kan di antara kuasa-kuasa Eropah dan Barat ni, kan. Dan termasuklah juga China selepas daripada itu. Kan sebab China pun akhirnya jadi kuasa veto juga selepas daripada itu. Dan pada masa itu juga berlaku Perang Dunia Kedua. Walaupun kita kata kan Frigate Atlantic tu adalah merupakan satu perjanjian untuk mendamaikan dunia dengan erti kata memberikan otonomi dan jangan lagi jajah, tapi kenapa berlaku Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua berlaku kerana kuasa-kuasa barat dia mahu Jepun dan juga Jerman lumpuh. Jadi sebab tu selepas daripada Perang Dunia Kedua kan memang Jepun kena teruk dan ambil masa untuk bangkit semula, kan. Dan kemudian berlaku Israel dan penubuhan Israel dan diiktiraf Israel. Bila Israel diwujudkan secara rasmi dalam peta dunia, diiktiraf oleh PBB, berlaku satu perubahan yang cukup dahsyat dalam politik Timur Tengah. Kan, politik Timur Tengah ni adalah merupakan rantau Arab, rantau Islam, tiba-tiba di tengah-tengah tu ada satu bangsa Yahudi dan mendapat satu kuasa dan dilindungi oleh badan dunia yang besar dan dilindungi oleh undang-undang antarabangsa. Kan, jadi dah jadi satu senario baru kan dalam politik antarabangsa. Dan pada masa itu juga kan bila kita tengok British ketika mana dia memerdekakan negara-negara ni, pertama sekali British tetap menganggap kan negara-negara yang dijajahnya sebagai jajahan dia ataupun bekas jajahannya dalam bahasa yang lebih lembut. Tetapi dari segi cengkaman dia kan dia masih cengkam dengan satu cengkaman yang kuat. Buktinya adalah kalau sekiranya kita tengok Sukan Commonwealth, kita ni tiap tahun masuk, berapa tahun sekali lah masuk Sukan Commonwealth, masuk apa semua. Sukan Commonwealth itu kalau sekiranya tuan-tuan tengok dalam sejarah, asal nama dia bukan Sukan Commonwealth. Commonwealth maksudnya persemakmuran. Ya? Tetapi istilah asal kepada Sukan Commonwealth adalah Sukan Empire British. Mula-mula sekali tahun 1930. Ya? Dia adalah merupakan Sukan Empire British. Kemudian ada seorang keturunan Jerman yang duduk di British, saya dah tak ingat dah nama dia. Sebab nama dia nama Jerman susah nak sebut pun susah, jadi saya pun tak terhafal. Kan? Dia mencadangkan satu kan istilah supaya Empire British ni ditukar kepada Commonwealth, iaitu negara-negara yang di bawah kan Empire British yang dianggap sebagai negara-negara persemakmuran. Daripada situ Sukan Commonwealth pun tukar nama kepada Sukan Commonwealth Empire British. Bila masuk tahun 70-an, barulah hilang perkataan Empire British, jadi Sukan Commonwealth saja. Tapi asalnya, dia adalah merupakan satu sukan kan, di bawah kerajaan-kerajaan yang dijajah oleh Empire British. Kan. Jadi dari segi ruh, kan, penjajahan itu sebenarnya masih wujud. Begitu juga kalau sekiranya kita tengok dari segi Akta Immigration di Britain pun. Kan, Akta Immigration di Britain masih menganggap siapa-siapa yang lahir di negara-negara yang pernah dijajah secara penuh oleh kan United Kingdom ataupun Britain satu ketika dulu dan anaknya boleh memohon untuk jadi warga negara UK secara automatik boleh masuk. Itu ada dalam dia punya perlembagaan. Sebab tu kalau sekiranya ada tuan-tuan daripada sini yang asal daripada Pulau Pinang ataupun Melaka ataupun Singapura kan memang boleh memohon dengan syarat kan ayah tuan-tuan memang lahir sebelum daripada kemerdekaan dan tuan-tuan adalah anaknya. Kan boleh lahir, boleh mohon sampai kepada generasi kedua masih lagi boleh memohon. Saya bahasa baru ni kan saya sampaikan tajuk ni kan perkara ataupun fakta ni kan kepada jemaah dekat Bukit Jelutong kan lepas sembahyang Isyak kan ada seorang jumpa kan dia kata memang dia kan mengakui bahawa apa yang saya sebut itu betul sebab dia adalah warga Singapura kan sekarang duduk dekat misalnya duduk dekat Bukit Jelutong dan memang dia ada satu sijil kerakyatan British. Ya, jadi maknanya dia boleh mohon kalau dia mahu, tapi dia tak mahulah. Kebiasaannya orang kita tak mahu. Kan? Tetapi orang di sebelah India, kan, di sebelah Pakistan dan juga di sebelah Afrika, ramai yang memohon. Jadi bila mereka memohon, memang mereka jadi warga British, kan, jadi warga negara di sana dan hidup selama beberapa generasi dan akhirnya sekarang ni menjadi tuan-tuan tanah di beberapa bandar di sebelah UK tu. Kalau tuan-tuan pergi ke sebelah selatan, pergi ke Soton, orang panggil Soton lah kawasan tu. Dan ada satu masjid nama dia Masjidul Madinah kan di Masjid Madinah ni masa saya pergi saya terkejut sebab azan dia boleh dilaungkan keluar kan jarang kalau kita pergi dekat sebelah Eropah ni yang azan boleh dilaungkan keluar kan ada beberapa negara saya pernah pergi tapi saya tak pernah jumpa lagi azan boleh dilaungkan keluar kecuali di masjid tu. Kenapa dia boleh dilaungkan keluar? Sebab sekelilingnya adalah merupakan kawasan orang-orang Pakistan Muslim
yang telah duduk sekian lama dan akhirnya menjadi landlord, tuan-tuan tanah. Sebahagian daripada student kita yang belajar dekat sana pun menyewa di rumah-rumah orang-orang Islam Pakistan ni. Jadi itu sebenarnya adalah hasil kan daripada akta-akta yang digubal oleh British kan kepada orang-orang yang pernah duduk di bawah jajahannya, sebab dari segi rohnya dia rasa begitu. Kan dia sendiri masih berperasaan begitu. Sebab tu dia tak tinggal dengan tinggal begitu saja kan, tapi sebaliknya dia rasa dia melindungi lagi. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain, bila kita tengok Malaysia kan ataupun tanah Melayu dulu 1957, ketika mana kita merdeka betul-betul kan diberikan oleh British otonomi untuk kita mentadbir negeri. Bila kita perhati secara halus, kita dapati bahawa ketika mana British meninggalkan kita, negara ni dari segi kekuatan Islamnya tu seolah-olah macam dah hancur dah. Dia bukan tinggalkan kita kan, maknanya dalam keadaan yang kita kuat macam sebelum dia datang dulu. Tak. Dulu kita memang kuat kan. Kalau tuan-tuan baca sejarah Empire Melaka kan, Empire Melaka ni bukan pelabuhan Melaka tu saja. Empire Melaka ni maksudnya daripada sebelah Fatani tu sampailah kepada Johor, dulu dia panggil ujung tanah, terus ke Singapura, Temasek dulu dia panggil Singapura, terus lagi sampai ke Pulauan Riau, Batam, Pulau Penyengat dan Pulau Tanjung Pinang, Pulau Bintan semua ni kan, dan beribu-ribu pulau lagi, terus sampai ke hujung sekali itu dekat Pulau Belitung, Pulau Lingga kan, termasuklah sekali kan di sebelah pantai timur Sumatera kan, yang kawasan yang sekarang kita panggil saya berada ingat nama bandar tu kan. Dulu nama-nama dia bukan nama-nama sekarang lah. Nama dulu Aru, Rokan, Siak, Kampak, Indragiri. Kampak tu ada lagi kan, tapi Aru dah tak ada dah, Rokan, Siak dah tak ada dah, kemudian Indragiri pun dah tak ada kan. Tapi dulu itulah semua yang dipanggil sebagai Melaka. Jadi kekuatan Melaka ni kalau sekiranya kita tengok dari segi perdagangan dia pun kita boleh faham. Dituturkan di Melaka lebih daripada 70 bahasa, menunjukkan 70 bangsa berniaga di Melaka kan. Betapa sibuknya Melaka pada masa itu kalau sekiranya lebih 70 bangsa berdagang di situ. Dan peraturan pada masa itu ada undang-undang tanah, ada undang-undang laut. Sebab apa kena ada undang-undang laut? Sebab ada orang memang duduk dekat laut. Pedagang-pedagang yang datang bukan semua boleh pergi dekat bandar Melaka. Bukan semua boleh turun dekat darat. Dia boleh turun beberapa tempoh dan dia lepas tu kena balik. Sebab tu ramai orang duduk dekat kapal je. Jadi kalau ada jenayah berlaku di kapal, ada undang-undang laut kan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dekat kapal. Jadi sebahagian turun dekat darat, berpuluh-puluh beratus lagi kapal dekat laut. Jadi begitulah kan dahsyatnya kan kekuatan umat Islam pada masa itu. Tapi bila British datang kan, Portugis, Belanda satu hal. Tapi bila British datang, British sambung lagi apa yang dilakukan oleh Belanda dan dia hancurkan banyak benda dalam negara ni. Sebab tu bila kita merdeka, sebenarnya kita merdeka tidaklah erti kita merdeka tu macam balik zaman asal zaman Melaka tu. Tak ada, banyak benda dah berubah. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Undang-undang. Contoh. Dulu dekat Melaka ada undang-undang Melaka, ada undang-undang Laut Melaka. Undang-undang Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka adalah merupakan undang-undang Islam dan ada sikit sebanyak bercampur dengan undang-undang adat Melayu. Dan undang-undang tu kalau sekiranya tuan-tuan baca kan naskah undang-undang Melaka dan undang-undang Laut Melaka, kita akan tengok bahawa di situ ada disebut tentang kesalahan zina, kesalahan mencuri, kesalahan itu ini, digunakan istilah-istilah yang menunjukkan betapa dalamnya pemahaman mereka tentang undang-undang. Kemudian contoh, apa hukuman kepada orang yang berzina? Yang dah berkahwin direjam. Kemudian yang belum berkahwin, bujang lagi akan disebat. Dan apa hukuman bagi orang yang mencuri? Kan dalam undang-undang tu disebut dikudung tangannya, maknanya dipotong tangan. Campur lagi dengan kita punya batu bersurat Terengganu yang dijumpai bertarikh 1303, dia kata 1383. Yang 8 tu tak pasti 8 atau 0. Jadi kan bila kita tengok undang-undang batu bersurat pun menulis tentang undang-undang. Jadi menunjukkan bahawa undang-undang Islam diamalkan di Melaka secara bertulis kan sejak daripada kurun yang ke-15. Kemudian dicampur lagi dengan satu pembudayaan kan pelaksanaan undang-undang ni dalam bentuk mahkamah. Kita bukan tak ada mahkamah. British memperbodohkan kita lalu datang memperkenalkan mahkamah dia, memperkenalkan sistem undang-undang dia dan mahkamah dia. Sedangkan kita sebenarnya sudah ada mahkamah. Dalam sejarah Islam, sejarah umat Islam di sini, kita ada mahkamah yang kita panggil sebagai mahkamah balai. Kita ada mahkamah yang kita panggil sebagai mahkamah adat.
Kita ada juga mahkamah yang kita panggil sebagai mahkamah kadi. Jadi ketiga-tiga mahkamah ni duduk di bawah bidang kuasa sultan, kan, dan mereka ni kan menguruskan segala kan perbicaraan berkenaan tentang apa-apa juga kes ataupun aduan jenayah ke apa semualah. Jadi segala yang kita sebut sebagai undang-undang itu kan dikuatkuasakan dan dibicarakan. Dikuatkuasakan maksudnya ada penguatkuasa kan. Kalau sekiranya tuan-tuan tengok sistem, ada sistem temenggung kan, maknanya orang yang tengok kesalahan-kesalahan di pasar. Ada sistem bendahara yang mentadbir, ada sistem yang kita panggil sebagai sistem apa ni, laksamana yang melihat kan keadaan keselamatan di laut. Okay. Jadi temenggung ni dia macam menteri dalam negeri kan. Kemudian Syah Bandar kan, Syah Bandar ni yang meneliti kan penipuan-penipuan yang berlaku dan perselisihan yang berlaku dekat pasar-pasar, tempat-tempat perniagaan. Jadi ada penguatkuasaan kan, dan kemudian ada tempat untuk dibicarakan. Jadi ada undang-undang bertulis kan, kemudian ada penguatkuasa dan ada tempat untuk bicara. Jadi maknanya sistem itu adalah sistem yang lengkap pada masa itu. Tetapi bila British datang, apa yang dia buat? Kan? Dia ubah sana ubah sini dan dia mula memperkenalkan sistem dia. Dia memperkenalkan undang-undang British. Kemudian dia memperkenalkan dia punya mahkamah. Kan? Dia orang tak ramai pun kat sini, kenapa dia perlu buat mahkamah? Kan? Jadi dia memperkenalkan dia punya mahkamah. Dan tidak cukup setakat tu, dia mula mengurangkan bidang kuasa mahkamah yang kita kenali sebagai mahkamah orang-orang Melayu Islam dulu. 1920 kan, dia hapuskan mahkamah balai. Jadi mahkamah balai dah tak ada dah. Mahkamah balai ni mahkamah paling tinggi sekali dalam sistem raja-raja Melayu dulu. Kemudian dia hapuskan mahkamah adat. Kemudian diletakkan mahkamah kadi dalam dia punya struktur. Dulu ada struktur mahkamah British, kemudian ada struktur mahkamah raja-raja Melayu. Tapi kemudian bila dah tubuh sistem ni, dia tak berhenti setakat tu. Dia hapuskan mahkamah balai. Dia hapuskan mahkamah kadi, mahkamah adat. Mahkamah kadi ni diletakkan di bawah sekali dalam struktur mahkamah dia. Kan, di bawah sekali maksud dia ada mahkamah tinggi sekian. Kemudian ada mahkamah magistrat. Kita tahu mahkamah magistrat macam paling rendah kan. Dan mahkamah magistrat ada dua. Satu mahkamah magistrat kelas 1, satu lagi mahkamah magistrat kelas 2, dan mahkamah kadi diletakkan di bawah mahkamah magistrat kelas 2. Kan. Masuk tahun 1948, mahkamah kadi ni dipisahkan daripada kuasa persekutuan, diletakkan di bawah sultan dan dikecikkan bidang tugas dia hanya kepada perkara-perkara yang berkait dengan hal ehwal kekeluargaan Islam saja. Nikah, kahwin, cerai, hadonah lah apa semualah, perselisihan suami isteri, masuk dekat mahkamah kadi yang kemudian dikenali sebagai mahkamah syariah. Okay. Itu sejarah dia. Jadi ketika mana British meninggalkan Malaysia, tanah Melayu 1957, kita punya sistem perundangan dah berubah habis lah. Kan? Jadi, yang kita sebut sebagai mahkamah syariah sekarang ni, yang dulu disebut sebagai mahkamah kadi ke mahkamah balai ke mahkamah adat tu, dia punya bidang kuasa ketika mana British meninggalkan kita ni, dah tak ada dah. Habis. Kan? Maknanya di situ bidang kuasa dia cuma tinggal untuk menguruskan perbalahan dalam masalah hal ehwal saksiah yang selalu disebut dalam fiqh sebagai ahwal saksiah ataupun isu-isu kekeluargaan Islam sahaja. Jenayah semua serah kepada mahkamah Inggeris. Ya, jenayah semua serah kepada mahkamah Inggeris. Kan? Jadi tapi tak apalah kan. Maknanya pejuang-pejuang kemerdekaan ni dia tak berhenti setakat dapat kemerdekaan, dia faham. Kan? Jadi dia pun sambung kan, sebab tu dia sambung, dia perjuangkan masuk 1960-an, kata silap 1965. Mahkamah syariah diberikan kuasa dan lulus dalam perlembagaan, diberikan kuasa untuk membicarakan kesalahan-kesalahan jenayah. Tambah lagi bidang kuasa dia. Ya, tetapi pada masa itu ada lagi kekangan lain. Kekangan satu, bidang kuasa dia terhad. Dia tak boleh denda lebih. Kan? Denda tak boleh tinggi. Kan? Kemudian satu lagi, apa juga keputusan mahkamah syariah boleh dibatalkan oleh mahkamah sivil. Kan? Tapi pejuang ni dia terus lagi sampai akhirnya tahun 1988 kita dapat lagi peruntukan dalam perlembagaan, diubah lagi sekali perlembagaan kan. Mahkamah sivil tidak boleh membatalkan kan keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah. Okay, jadi maknanya sampai ke level itu kan. Jadi tapi susahlah nak buat tu, bukan senang. Kan? Susah nak buat sebab kerosakan tu dah berlaku dahsyat. Kan? Jadi British ketika mana dia meninggalkan kita, dia tinggalkan negara kita dalam undang-undang macam tu. Kemudian dari sudut pendidikan sebagai contoh. Dulu kita ada sistem pendidikan kita sendiri, bukan tak ada sistem pendidikan. Kan, jangan tertipu kan dengan propaganda orang putih ni yang mengatakan bahawa orang Melayu ni tak pandai urus pendidikan.
kita boleh urus pendidikan, kita bersekolah, kan? Kita belajar. Cuma sistem pendidikan kita tu, sistem pendidikan yang sesuai pada zaman tu lah. Kan zaman tu pun berapa biji je universiti kat dunia ni. Yang kita sebut sebagai Oxford, Cambridge pun, kan, yang dianggap sebagai universiti lama dekat Eropah, berapa ketul je. Kita boleh sebut 2 nama je. Mana lagi universiti-universiti yang apa tu, yang umur dia berkurun-kurun, kan, berapa universiti je. Kan, jadi sistem pada masa itu satu dunia memang sistem pendidikan dia, kan, bukan macam sistem pendidikan sekarang. Kita panggil sistem pendidikan kita sekarang ni sistem pendidikan moden. Dulu sebenarnya bukan sistem pendidikan kuno. Dalam zaman itu, itulah sistem pendidikan moden zaman itu. Kan? Jadi pada masa itu, kan, hasil pendidikan ni tercapai dengan apa juga sistem pendidikan orang Islam pada masa itu. Maknanya orang lelaki, kan, dia tahu agama. Dia tahu mencari rezeki. Dia ada skill untuk, kan, mencari rezeki. Kan? Kemudian dia tahu untuk menjaga keluarga dia. Dia tahu cara untuk, kan, mencari nafkah halal dan seumpamanya lah. Dan isteri pula dia tahu batas, dia tahu bidang tugas dia, dia tahu memasak, dia tahu menjahit, dia tahu mendidik anak-anak. Jadi maknanya dengan sistem pendidikan itu, sama ada melalui sistem pendidikan pengajian tradisional pondok yang kita sebut sebagai pondok tu, sama ada pendidikan yang tidak formal, masjid, surau dan seumpamanya, sama ada melalui didikan keluarga, sama ada melalui didikan apa tu, masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat lahir, dia tahu membaca, kan, dia tahu menulis, kan, dia tahu mengarang, kan, dia tahu apa tu, mencari rezeki, kan, dia tahu berkeluarga, dia boleh membesarkan anak-anak dan baik, kan. Kemudian dia boleh mentadbir negeri. Maknanya sistem pentadbiran negeri kita ni zaman sebelum daripada zaman penjajahan hatta, kan, sampai ke zaman 1800 masih terdapat bukti yang kuat, kan, betapa halusnya pentadbiran orang-orang Islam di negara kita ni. Kan, saya pergi ke Arkib Kedah, kan, jumpa dengan pengarah Arkib Kedah dan Perlis, kan, Tuan Haji Syafi'i Awang. Ditunjukkan, kan, beberapa dokumen berkenaan tentang minit-minit mesyuarat Sultan-Sultan Kedah pada kurun yang ke-19. Kan, pada kurun yang ke-19. Kita tahu Kedah duduk bawah British selepas 1909, kan, perjanjian Siam Inggeris, kan. Jadi maknanya sebelum daripada itu Kedah sudah pun ada dokumen-dokumen dan fail-fail mesyuarat, kan. Maknanya pada masa itu sudah didokumentasikan segala minit mesyuarat. Itu sistem pentadbiran. Dan sistem pentadbiran ni kenapa dia boleh buat? Sebab dia belajar. Kan, mana dia adalah merupakan manusia-manusia yang berpendidikan. Kan. Kalau kita pergi lebih awal daripada itu pun, kan, teknologi besi, teknologi batu bata, itu bukan teknologi baru. Itu teknologi yang memang orang Melayu Kedah dah kuasai sejak daripada kurun yang pertama. Kan, lama dah dia dah kuasai, kan, teknologi besi. Kan, jadi maknanya, kan, ini bukan bangsa yang tidak terdidik, kan, tapi dia memang terdidik. Ada sistem pendidikan dia yang lain daripada sistem pendidikan barat. Kan, mana cukup pada saya cukup ramuan dia. Kan, cukup ramuan dengan arti kata dia jadi seorang bapa yang baik, seorang suami yang baik, seorang warga yang baik, seorang ahli masyarakat yang baik, kan. Kemudian di masa yang sama dia jadi seorang muslim yang cukup baik. Jadi ramuan tu cukup untuk melahirkan, dan itu kita panggil sebagai sistem pendidikan dulu. Tetapi bila British datang, dia perkenalkan sistem pendidikan dia. Dia perkenalkan sistem pendidikan dia, dia tubuhkan Penang Free School, contoh dia. Kan, kemudian dia tubuhkan Victoria Institution, dia tubuhkan Raffles Institution, kan, dan banyak lagi yang lain. Kemudian dia mula, kan, tubuh sekolah-sekolah yang memang kita panggil sebagai sekolah-sekolah missionaries. Dan sekolah-sekolah yang memang ditubuhkan oleh padri-padri Kristian. Contoh, kan, seperti SCS, Anglo-Chinese School. Ada berapa banyak Anglo-Chinese School dekat Tanah Melayu dulu. Contoh lagi sekolah Methodist. Kan, kalau Methodist, kan, kita tengok ada setengah sekolah Methodist ni kalau dekat Teluk Intan tu, memang sekolah tu dalam kawasan gereja. Kan, sekolah konvent, kan, sekolah perempuan konvent, sekolah King George, kan, dan macam-macam lagi sekolah yang lain. Siapa yang tubuhkan MCKK? Kan, MCKK ditubuhkan oleh Ketua Padri Tanah Melayu. Kan, walaupun akhirnya kita dapatlah manfaat daripada MCKK, tak apalah, tapi cerita asalnya adalah British memperkenalkan sistem pendidikan dia dan memperkenalkan sekolah dia, dan ditubuhkan sekolah dia dengan begitu banyak sekali dekat Tanah Melayu. Tak cukup setakat tu, kan, dia perkenalkan pula dia punya sijil. Kan, tuan-tuan confirm masih ingat Cambridge, kan, sijil Cambridge. Lepas tu kita dulu LCE, MCE nak tukar kepada KBSR, KBSR bila? Bukan satu tempoh yang pendek, lama. Saya sempat dengan zaman sekolah rendah pakai seluar pendek. Kan, Darjah 5 baru pakai seluar panjang. Saya sempat lagi zaman tu. Saya sempat dengan zaman perempuan pergi sekolah tak pakai tudung.
masih pakai skirt. Kan, pada masa itu sempat lagi. Kan, saya sempat dengan zaman tu. Itu zaman dah merdeka dah pun. Kan, tapi maknanya kesan dia cukup besar. Dan pada masa itu British dia bukan setakat menubuhkan sekolah-sekolah dia. Kan? Dia campur sistem sekolah Melayu. Sistem sekolah-sekolah Melayu pada masa itu dia campuri, kan? Dia campuri dan kemudian dia paksakan supaya mata pelajaran agama dan Quran diajar hanya di sebelah petang. Sekarang kita patah balik ke belakang kan. Kita mula perkenalkan sistem sekolah integrasi apa semua sebab kita boleh buat kesimpulan yang mudah bahawa kalau Quran ajar belah petang, habislah budak-budak siapa nak belajar sekolah Al-Quran sekolah petang. Kan, mata pelajaran penting mesti diajar pada waktu yang cukup bertenaga, kan, mara sarapan pagi, ajar Quran, ajar hadis, ajar bahasa Arab dan seumpamanya. Tapi itu dia kacau. Kalau sekiranya dia nak buat sekolah dia buat je lah. Tapi kenapa dia perlu campur kita punya sekolah? Dia campur. Kan, dia campur. Kan, dia paksa sekolah kita ni, Quran dan hadis ni, Quran bahasa Arab apa semua ni dia ajar di sebelah petang. Dan kesan dia kalau tuan-tuan tengok, kan, bila masuk 60-an, 70-an, kita tengok sekolah-sekolah agama ni tak dapat tempat pun. Kan, kenapa? Kan, dekat sekolah-sekolah yang dekat tempat-tempat yang memang British bertapak agak kuat, contoh macam Perak apa semua ni, sekolah agama jadi satu sekolah asing. Sekolah Melayu, sekolah asing. Jadi sekolah Melayu lah, sekolah kebangsaan. Petang kita pergi sekolah agama. Saya masih kecil dulu pun sekolah agama ni kita panggil sekolah petang. Kan, kita panggil sekolah agama ataupun sekolah petang. Kenapa kita panggil sekolah agama? Sebab dia ajar agama saja. Kenapa dipanggil sekolah petang? Sebab memang waktu petang. Tapi ada silibus tak? Tak ada silibus. Mana ada silibus? Bukan macam sekarang. Sekarang kafar ada silibus. Dulu tak ada silibus. Kan? Kemudian ada guru yang betul-betul terlatih. Tak ada juga. Kan? Gurunya adalah merupakan orang-orang yang volunteer. Kan? Untuk mengajar di sebelah petang. Kan? Kemudian budak bersungguh tak? Tak bersungguh. Sebab bukan ada peperiksaan yang proper. Maknanya dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan? Tak ada. Jadi kita pergi sebelah petang untuk bersosial dan bersuka-suka. Belajar-belajar lah. Tapi nak kata silibus tu betul-betul mantap tak? Okay? Yang mantapnya sebelah sekolah rendah tu. Tapi sekolah rendah ada pelajaran agama. Kan? Teramatlah simple. Yang teramat simple. Kan? Jadi, kan, ini adalah merupakan satu kesan yang cukup mendalam sebenarnya kepada sistem pendidikan negara kita ni. Masuk tahun 70-an, masuk tahun awal 80-an, kan, saya rasa masih orang tak mahu lagi pergi sekolah agama. Kan? Sebab saya generasi yang dapat, kan, yang masih tahun 84 saya tingkatan 1, kan, saya dapat 2 tawaran. Satu sekolah menengah Sains Teruk Intan, masa itu baru tubuh juga. Kalau saya masuk saya jadi generasi pertama. Satu lagi sekolah menengah Kebangsaan Agama Perak. Masa itu sekolah agama boleh dikira dengan jari. Jadi orang kampung suruh masuklah sekolah sains. Kan? Tapi ayah saja yang suruh masuk sekolah agama. Saya pun masuk sekolah agama. Jadi bila masuk sekolah agama, masuknya intake pertama. Kan? Lepas tu beberapa orang keluar. Kan? Intake kedua, intake ketiga. Entah berapa kali intake. Sebab apa? Sebab ramai yang tolak. Kan? Ramai yang tolak. Lepas tingkatan 3, berapa orang lagi kawan saya yang keluar daripada sekolah, kan, untuk masuk ke sekolah harian biasa. Kan? Kenapa? Kan? Sebab masa itu sekolah agama ni tak ada tempat pun. Dan kami punya sekolah dulu pun SMKA ni, kan, bukan sekolah yang betul-betul sempurna pun. Kan, kita menumpang di sekolah harian. Kan? Masa itu tak ada bangunan sendiri pun. Kita menumpang di sekolah harian. Rumput kita tebas sendiri. Kan, nak buat padang bola buat sendiri. Nak milbinya pingpong, kumpul-kumpul duit daripada ni buat sendiri. Kan, court badminton buat sendiri. Kan, zaman tu. Kan, kemudian saya pun pindah ke sekolah agama wilayah persekutuan. Ingatkan sekolah tu canggih. Memang sekolah tu canggih. Tapi menumpang juga. Menumpang dekat matrik UIA. Dulu UIA, sekarang dipanggil matrik. Sekarang matrik lah, dekat PJ tu kan. Dulu situlah UIA. Kan, jadi kami menumpanglah dekat hujung tu, dekat bangunan kayu. Kan, dekat bangunan kayu. Jadi itu sekolah agama wilayah persekutuan. Kan, zaman tu tahun 87. Kan, tahun 87. Jadi doifnya sekolah agama pada masa itu. Murid tak ramai pun, satu kelas 25 orang. Satu kelas 25 orang. Saya sukalah sebab orang tak ramai. Tapi sebenarnya, kan, masalahnya adalah sebab tak ada orang sangat pun nak masuk. Kan, dan pada masa itu sekolah agama pun boleh dikira. Yang bawah federal 2, sekolah agama wilayah dan juga Kolej Islam Kelang. Itu je lah. Yang lain tu SMKA, satu negeri satu, ada negeri yang tak ada pun tahun 80-an dulu. Tapi sekarang ada berapa banyak sekolah SMKA di seluruh negara. Itu hasil perjuangan juga. Kemudian sekarang ni sekolah agama, aliran agama ni dah tak cukup dengan sekolah-sekolah ni. Sekolah harian biasa pun dah ada KAA, kelas aliran agama. KAA ni nak masuk, kalau tak ada 5A,
cukup susah nak masuk sekarang. Itu hasil perjuangan yang panjang. Tapi asalnya British ketika mana dia meninggalkan negara kita, dia tinggalkan dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ya. Belum lagi masuk kalau sekiranya kita bincang isu ekonomi. Kan, ekonomi lagi ketara. Dulu kita adalah pemilik tanah, kan? Kita adalah merupakan saudagar, kita adalah merupakan pedagang-pedagang, kita adalah merupakan peniaga, kita orang kaya. Kan, sebab tu kalau sekiranya dalam sejarah, kan, kalau kita tengok sejarah asal orang Islam di Malaysia ni, mereka ni bukan petani pun sebenarnya. Kan, sebaliknya mereka adalah peniaga-peniaga. Sebab tu British pernah menyebut orang Melayu bila bercucuk tanam, dia bercucuk tanam main-main. Kenapa? Sebab dia memang bukan petani. Dia cucuk tanam tu memang untuk suka-suka je. Okay? Itu keadaan asal kita. Jadi insyaAllah kita sambung lagi selepas azan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Ya. Jadi orang Islam dulu kan adalah merupakan peniaga-peniaga besar. Kan mereka berdagang, kan kalau mereka kan kita perhatikan sungguh-sungguh, kan kita akan dapati bahawa mereka adalah merupakan pemilik tanah yang luas, kan mereka juga adalah merupakan pedagang yang berlayar jauh, kan mereka juga adalah merupakan orang yang memiliki kepakaran pembuatan yang tinggi, kan, dan banyak produk-produk yang kita boleh tengok yang menunjukkan teknologi yang tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita dulu. Sebagai contoh, saya bagi beberapa contoh lah. Contoh dari segi teknologi perkapalan, contoh. Kan? Kita dah start ada kapal ni, lama dah. Kapal-kapal besar ni. Bukan perahu, kapal. Kapal-kapal yang besar. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan pergi ke Sungai Batu, kan, tapak arkeologi Sungai Batu, dekat sebelah utara tu, dekat mana nama tempat, belah-belah Sungai Petani ke atas sikit tu, kat area sana lah. Di bawah, kan, tanah tu, di bawah tanah dekat Sungai Batu ni, mereka menjumpai tapak-tapak sungai yang lama. Tapak-tapak sungai yang lama yang kalau mengikut peta topo yang diorang buat, kan, mereka mengatakan bahawa di situlah pantai dulu. Kan, tapi sekarang dah jadi daratan dan laut tu jauh lah. Kan, sebab berapa tahun sekali dia akan beralih kan. Tapi di bawah tu diorang jumpa beberapa biji kapal yang tiang layar dia cukup tinggi. Yang itu dia tak keluarkan lagi. Tuan-tuan boleh rujuk, kan, kumpulan arkeologi daripada USM yang diketuai oleh Datuk Prof Mukhtar Saidin. Kan, saya dah pergi beberapa kali dah dekat tapak tu dan memang dah jumpa dengan Prof beberapa kali. Dia kata memang dia orang jumpa dan dia orang dah jumpa dah beberapa paku. Kan, paku-paku kapal dan usia, kan, usia tu mungkin dalam berbelas-belas kurun. Berbelas-belas kurun. Tapi dia orang tak ada modal lagi untuk keluarkan. Kemudian di tapak itu juga kita boleh jumpa relau-relau besi. Relau besi ni maknanya tempat-tempat untuk meleburkan besi yang sebahagiannya berusia, kan, mana bila buat dia buat dating, carbon dating apa, saya tak pasti apa istilah yang lebih tepat untuk relau-relau ni, kan, dia orang dapati bahawa dia ada di situ sejak daripada kurun kedua. Sejak daripada kurun kedua. Kalau kita gabungkan sekali dengan dokumen daripada orang-orang Arab, sejarawan Arab, mereka memang menyebut bahawa orang Arab dulu, kan, dia mencari mencari besi hanya daripada beberapa negara sahaja. Di antaranya adalah satu negara yang disebut sebagai Kalah. Kan, Kalah ni merujuk kepada Kedah. Sebab Kedah dulu, kan, dikenali oleh tamadun-tamadun besar dunia ni dengan nama besi. Kan, sebab tu orang Arab panggil Kalah. Kalah tu daripada perkataan kulah, kan, bekas besi. Kan. Kemudian begitu juga adalah nama-nama saya dah tak ingat dah. India panggil Kedah pun dengan nama besi, kan. China panggil Kedah pun dengan nama besi. Sebab dia memang tempat untuk melabur besi. Dan orang Arab cari besi-besi berkualiti di antaranya di sini. Kan, di Kedah. Kan, memang disebut di situ. Dia hanya cari besi-besi berkualiti daripada beberapa negara saja. Kalau tak silap ada 5 negara begitu. Kan, di antaranya adalah di sebelah kita ni. Jadi teknologi besi sudah dikenali oleh orang Islam di sini, yang bukan orang Islam lah, orang Melayu masa itu agama apa tak tahu. Kan, sejak daripada kurun kedua. Kan, sebelum, kan, dan bila kita tengok ada lagi kesan lain, kawasan tu telah diduduki 5 kurun sebelum Masihi. Jadi teknologi besi telah ada sekian lama di situ. Sekian lama di situ. Bangsa yang menguasai teknologi besi sebenarnya dia boleh buat apa-apa saja. Kan, sebab kalau dia dah kuasai teknologi besi, kan, kita memang boleh buat segala benda lah, nak buat bangunan, nak buat keris pedang, nak buat apa pun semua boleh.
Kan? Sekali bila kita dapat teknologi besi ni, memang kita boleh buat macam-macam. Dan memang macam-macam benda dia orang boleh buat pada masa itu. Pedang ke apa semua macam-macam. Sekarang ni kalau kita pergi dekat sebelah gurun pun, sebenarnya banyak lagi biji besi yang boleh tengok. Perwajah steel pun dekat situ. Kan? Kalau kita nak tengok tapak kawasan tu. Campur lagi dengan teknologi batu bata. Kalau tuan-tuan pergi dekat tapak arkeologi Sungai Besi, Sungai Batu ni, saya memang cadangkan kalau masjid ni boleh buat rombongan, pergi buat rombongan. Kan? Satu bas pergi ke sana. Bawa budak-budak sekolah. Saya buat dah, saya bawa budak-budak semua ni pergi situ. Kan? Kita akan jumpa banyak batu-batu ni. Batu-bata dekat kawasan tu. Kan? Dan batu-bata tu adalah merupakan batu-bata yang berusia 2000 tahun. Kan? Termasuklah genting-genting. Yang semua tu dibuat menggunakan tanah liat tempatan. Dengan teknologi macam mana dia buat, tak tahu. Cara kita buat, teori kita tahulah, bakar dan seumpamanya. Kan? Tapi macam mana cara dia buat sampai batu-bata tu keras sampai sekarang, kalau kita ketuk kepala kita memang luka. Saya sebut ni sebab saya dah pegang dah. Tak ketuk lah, tapi saya pegang. Kan? Saya pegang batu tu, saya pegang genting tu. Memang berat dan padu. Kan? Memang berat dan padu. Maknanya bukan satu teknologi murahan ni, teknologi pembuatan yang tinggi. Kan? Hasil produk yang begitu tinggi. Siapa boleh buat batu-bata boleh bertahan lebih daripada 100 tahun sekarang? Mana ada? Bangunan roboh banyak generasi kita ni. Yang dikatakan sebagai generasi yang berteknologi tinggi, inilah yang buat bangunan roboh. Kan? Tapi dia orang kan buat batu-bata masih berbentuk dan usianya 2000 tahun. Yang ni bukan satu benda yang kita boleh nafi. Tak boleh nafi sebab benda depan mata dan masih wujud. Kan, Oppenheimer pun dah datang kawasan tu. Kan, Oppenheimer ni pakar arkeologi besar dunia ni dah datang situ dan memberikan plak pengiktirafan terhadap arkeologi, tapak arkeologi Sungai Batu. Jadi maknanya bangsa di sini adalah merupakan bangsa pembuat dan bangsa pencipta. Kan? Kalau kita tengok besi, kan, besi, relau besi satu, saya lupa nak sambung tadi, nak detail lagi. Di situ juga dijumpai jongkong-jongkong besi. Kan, jongkong-jongkong besi ni maksudnya besi-besi yang bentuk dia macam batu, kan, seketul. Dia orang masa jumpa tu dia orang tak tahu apa, kan, tapi bila dikaji rupanya memang besi. Biji-biji besi yang sebenarnya bila kan Prof Mokhtar dia dicuba bakar ketuk, setiap yang kecil-kecil besar bulat-bulat gitu tu, kan, bila bakar ketuk memang dapat parang panjang ni. Kan, maknanya memang besi. Kan, kalau benda lain bakar hancur. Jadi bakar ketuk dapat parang. Kan, panjang ni lebih kurang. Jadi maknanya memang besi. Berapa banyak dia jumpa? Lebih 1 juta dekat situ. Kemudian dia orang jumpa tuya. Tuya ni maksudnya tempat bila kita buat relau besi ada lubang-lubang kan, lubang-lubang untuk pam angin supaya suhu sentiasa berada pada tahap 1800 darjah selama berjam-jam. Jadi nak pastikan suhu macam tu sebab dia tak boleh rendah. Kan, kalau rendah je besi tu akan mengalir kan dan beku dekat tempat-tempat dia keluar ni. Kan, jadi bila beku kat situ habislah jam terus. Jadi dia kena pastikan besi itu betul-betul cair dan boleh mengalir. 1800 kena konsisten. Cara dia tiup, kan, hembus dengan cara apa tak tahu, tapi menggunakan corong-corong yang dipanggil tuya. Tuya tu dia orang jumpa dekat situ berapa banyak? Ada 1 juta lebih. Tuya tu yang dia orang jumpa itu. Ini semua membuktikan bahawa orang di sini adalah merupakan bangsa pembuatan sejak daripada 2000 tahun yang lepas. Bila kita pergi ke zaman Melaka pun, kita tengok contoh macam teknologi perkapalan. Kapal Melayu ni dia unik. Sebab apa? Sebab orang Melayu, kan, tanah kita ni dipenuhi dengan kayu-kayan yang pelbagai jenis. Kan, kita ada macam-macam jenis kayu yang kalau generasi sekarang kau pun tak boleh sebut. Kan, tapi saya pun boleh sebut 1-2 jenis je. Kan, kalau generasi lebih lama dia boleh sebut jenis-jenis kayu. Dan kayu-kayu ini digunakan untuk buat kapal. Setiap kayu dia saiz sama, ketumpatan confirm tak sama. Kan? Kalau macam teknologi Eropah, dia buat kapal daripada satu jenis kayu. Jadi senang. Jadi ketumpatan itu sama, jadi kapal terus balance. Tapi kapal Melayu dia bukan macam tu. Depan lain, belakang lain, tengah lain, kiri kanan lain. Tetapi macam mana orang Melayu boleh balancekan kapal? Kan? Dengan menggunakan kayu-kayan yang pelbagai jenis. Itu teknologi. Kan? Teknologi. Dan kapal Melayu bukannya kecil. Selalu orang gambarkan orang Melayu kapal dia kecil. Kan? Kita silap, kita agungkan Flor de Lama. Flor de Lama tu kapal Portugis. Kalau kita tengok dekat Bandar Melaka tu, kapal tu kita tengok bentuk dia pun tak stabil. Tapi kapal Melayu besar mana? Dalam dokumen Portugis disebut tentang Mendam Berahi.
Dalam dokumen kita pun disebut tentang satu kapal nama dia Mendam Merahi. Itu kapal Laksamana Hang Tuah. Kan, kapal perang orang-orang Melaka dulu. Saiz dia berkali ganda lagi besar daripada kapal Portugis. Sebab kapal Portugis bila duduk sebelah tu, dia nak panjat ke Mendam Merahi, dia kena panjat ke atas. Kalau kapal tu sama tinggi, dia lompat je. Dia tak boleh lompat, dia kena panjat. Sebab kapal tu tinggi. Memang Mendam Merahi ni kapal dia tinggi. Sekarang banyak dah kajian tentang Mendam Merahi. Prof. Lamrah Adam, saya jumpa dulu, dia kata dia memang kaji dan dia minta bajet untuk buat replika Mendam Merahi yang saiz sebenar. Sama juga Prof. Musa Hashim Musa ke Musa Hashim dekat UPM. Kan pun buat kajian yang sama, dia pun minta grant untuk kan daripada kerajaan untuk buat Mendam Merahi dalam bentuk saiz yang sama. Sebab kapal tu memang menunjukkan teknologi kan yang dahsyat yang dimiliki oleh orang Melayu dulu. Kan. Jadi teknologi tu ada. Kan bukan tak ada kan, dan dia peniaga dia buktinya Pelabuhan Melaka tu bukti. Sebab itu bila orang kata Melayu ni adalah merupakan petani, itu silap sebenarnya. Bukti orang Melayu ni sampai kurun ke 19 ke 20 masih lagi tidak mahu bercucuk tanam secara serius. Sebab tu bila kita tengok sejarah padi dekat tanah Melayu, Melaka dulu ada tak padi tak? Ada tak bendang padi di Melaka zaman Melaka? Tak cukup padi Melaka ni sebab orang tanam main-main. Jadi dari mana datangnya padi di Melaka? Di zaman Parameswara dulu, padi datang daripada Sumatera. Sebab tu sejarawan kata, kenapa Sumatera kenapa Parameswara berkahwin dengan anak Maharaja ataupun Raja Pasai? Antaranya sebab supaya orang Sumatera datang berdagang ke Melaka. Dan orang Sumatera ni terkenal dengan padi. Kan? Jadi dia datang dan dia berniaga padi, dia berniaga beras. Jadi akhirnya orang Melaka boleh makan beras, ada padi. Kemudian bila masuk tahun 1920, bila dah ramai orang duduk dekat tanah Melayu, kan? Jadi penduduk asal pun ada, British pun datang, bangsa lain pun datang, jadi padat dah negeri ini, kan? Jadi pada masa itu padi tak cukup. Kan? Bila padi tak cukup, British paksa orang Melayu pergi bendang tanam padi. Orang Melayu nak pergi bendang tak? Tak mahu. Orang Melayu tak mahu tanam padi. Yang menjadi mangsa adalah orang-orang daripada Kalimantan, yang kita panggil sekarang ni sebagai bangsa Banjar. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang-orang Banjar dekat Malaysia, kan, saya berani cakap sebab saya orang Banjar. Orang Banjar dekat Malaysia, kalau dicari susu galuh dia, kan, last sekali majoriti memang berasal daripada bendang. Sama ada kat Sungai Manik ke, Semanggul ke, belah Kedah ke, belah Johor ke, itu semua kawasan-kawasan bendang. Sebab orang di sini dia tak mahu cucuk tanam padi. Sebab dia tahu kira-kira orang sekali orang dah berniaga, dia akan tahu susahnya tanam padi dan rugi. Kan? Tapi orang tanam padi ni sebagai serve lah, sebagai orang kata sebagai khidmat kepada masyarakat. Nak kata untung tak? Kan? Orang berniaga senang dapat untung, zakatnya rendah, 1/40. Orang tanam padi susah, risiko tinggi, zakatnya 1/10. Kan? Jadi kalau orang berniaga, dia tahu, dia kira-kira dia tak mahu tanam padi, memang tak untung. Kan? Sebab tu zaman dulu orang tanam padi tu bukan untuk berniaga pun, orang tanam padi tu untuk kan dia khidmat kepada bangsa pada masa itu. Yang jadi bangsa orang Banjar. Sebab tu orang Banjar asal usul dia mesti pergi ke bendang. Kan? Tapi orang sini tak mahu. Sebab apa? Sebab dia bukan bangsa kan petani. Dia bukan petani, dia peniaga. Jadi sebab tu bila orang putih datang sini, dia tulis, dia buat satu kesimpulan, orang Melayu bila bercucuk tanam, dia cucuk tanam suka-suka, main-main. Memang betul main-main. Sampai sekarang pun kalau tuan-tuan tengok orang Melayu, dia tanam semua main-main. Kan? Contoh kat rumah tuan-tuan ada cili apa semua kan. Memang nak jual ke? Tak ada. Itu main-main nama dia. Kan? Tapi sekarang orang tak banyak tanah. Kan? Bila tak banyak tanah, dia tanam main-main pada tanah yang kecil je lah. 2 pasu, 3 pasu. Kalau macam kat rumah saya tu ada dalam anak saya punya ada 4 pasu. Saya punya sendiri ada 2 pasu, isteri dan 2 pasu. Itulah. Anak saya pun tanam, dia beli benih. Kan? Kemudian dia pun tanam. Beli tanah semua, tanam. Dah tumbuh. Kan? Lepas tu layu. Kan? Lepas tu dia pun tanya, ni pokok apa sebenarnya? Dia pun tak tahu pokok apa. Kan? Sampai layu. Kan? Dan tumbuh pula benih yang baru. Kan? Jadi maknanya bukan nak menikmati hasil tu. Tak. Kan? Tapi cucuk tanam untuk suka-suka. Tapi orang dulu dia ada tanah yang besar. Bila tanah besar, dia cucuk tanam secara suka-suka benda-benda besar. Dia tak tanamlah cili apa semua saja. Dia tanam padi, dia buat bendang. Tak percaya, tuan-tuan cuba pergi dekat sebelah Johor. Pergi kat sebelah Johor, pergi kat Kampung Tanggai, Kampung Tumang, belah-belah air Mawang tu, tuan-tuan masuk ke dalam tu. Kan? Tuan-tuan akan tengok satu kawasan yang cukup besar. Satu kawasan cukup besar dan tanah-tanah dia cukup luas, pokok-pokok dia besar. Kan? Arwah kan, datuk belah isteri memang duduk situ.
Kan? Masa dia hidup kita pun sembang-sembang apa semua kan. Ini banyak tanah-tanah ni dulu tanam apa? Dia kata dulu sini tanam padi. Pernah dengar tak orang Negeri Sembilan tanam padi? Mana ada dengar orang Negeri Sembilan jual padi, tanam padi? Tak ada. Dia tanam padi suka-suka. Maknanya dia berbendang pun suka-suka. Kan? Untuk dia makan sendiri suka-suka. Di masa yang sama dia beli juga beras. Kan? Tapi nak kata tanam untuk jual tak ada. Itu memang kan budaya dulu. Tetapi kan dengan permilikan yang semua ni kan dimiliki dan dikuasai oleh orang dulu. British bila datang, dia hancurkan ekonomi tu. Kan dia hancurkan ekonomi. Apa dia buat? Perkapalan orang Melayu. Kan? Contoh macam perkapalan orang Melayu, apa dia buat? Dia halang kan pembesaran dermaga-dermaga Melayu. Dermaga-dermaga kapal ni satu demi satu dia halang. Jadi orang Melayu makin hari makin tak boleh buat kapal-kapal besar. Kapal sedia ada hancur. Kapal sedia ada hancur. Last kali memang ada undang-undang supaya orang Melayu hanya boleh memiliki perahu saja. Jadi keupayaan untuk bina kapal ni dah hilang dah. Selama berkurun akhirnya tak ada orang Melayu boleh buat kapal. Kan, orang Islam kat sini ada yang boleh buat kapal. Saya pergi Pulau Pangkor, kan saya cari mana dermaga orang Melayu, tak jumpa. Yang jumpa semua orang bukan Islam punya. Jadi kita dah tak ada dah. Buat kapal boleh lagi. Buat sampan. Buat sampan ni pun saya rasa generasi sekarang pun tak boleh. Dulu kat kampung saya ni, kan, kalau kita punya rumah atas bawah tu memang tempat untuk letak sampan. Perahu-perahu untuk apa tu yang boleh muat setakat 20 orang pun boleh naik lagi. Orang kampung masa zaman itu masih boleh buat perahu-perahu besar. Kan zaman tu. Kan, tapi sekarang tak ada lah. Kan, kayak apa semua pun semua beli. Kan. Kemudian dari segi macam perniagaan biji timah. Dulu siapa berniaga biji timah? Kalau tuan-tuan asal Negeri Sembilan, kan boleh tengok lombong dekat Larut. Dekat Lukut. Itu lombong kita dulu. Kalau tuan-tuan asal orang Perak, cuba pergi dekat sebelah bandar Taiping, pergi kat Taman Tasik Taiping. Itu adalah kawasan lombong dulu. Kan? Dimiliki oleh Ngah Ibrahim dan Ngah Ibrahim ni cukup kaya. Kan, British ketika datang, dia bawa kapal Apollo. Apollo tu kapal perang dia. Buat perjanjian Pangkor kat situ. Ngah Ibrahim ada 4 biji kapal lagi canggih daripada kapal Apollo. Mana kayanya Ngah Ibrahim. Dan bila Ngah Ibrahim ni dituduh bersubahat membunuh J.W.W. Birch, dia dihalau sekali ke Pulau Seychelles bersama dengan Sultan Abdullah. Kekayaan Ngah Ibrahim British ambil. Kan? Jadi biji timah ni, yang pemilik-pemilik gelombang biji timah yang lain, dekat sebelah Gopeng, dekat sebelah Kampar, dekat sebelah mana lagi jalan nak pergi ke Kampung Gajah, Batu Gajah apa semua tu, kan? Dia boikot pembelian. Jadi dihalang orang beli biji timah daripada orang-orang Melayu sampai akhirnya biji timah orang Melayu belonggok. Tak boleh jual. Kan? Bila tak boleh jual, akhirnya orang Melayu mula jual lombong. Kan tinggalkan lombong, akhirnya British ambil semua tu. Kan? Kemudian diperkenalkan teknologi kapal korek dalam lagi. Kan? Jadi habislah biji timah orang Melayu pun habis. Kapal orang Melayu pun habis. Kan, perniagaan perdagangan orang Melayu. Kalau tuan-tuan pergi dekat Singapura, cuba baca sejarah 1819 sampai 1852. Kan, baca sejarah macam mana akhirnya bertukar, kan, daripada pedagang-pedagang Bugis dan Melayu ni ditukar akhirnya sampai satu peringkat mereka jadi pekerja-pekerja saja. Kan, berlaku sesuatu yang cukup dahsyat di zaman Raffles ni 1819 sampai 1852. Kan, itu kalau saya cerita mungkin jadi sensitif, kan, sebab dia akan melibatkan kan kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi jadi saya cerita setakat tu saja. Tapi maknanya memang berlaku. Kan, Belanda bila datang ke Melaka, dia bangunkan Batavia, dia hancurkan Melaka. Dia tak benarkan pedagang-pedagang luar berniaga di Melaka. Jadi Melaka hancur di zaman Belanda. Kan, jadi dia pergi berniaga di Batavia. Batavia ni Jakarta lah, sekarang dipanggil Jakarta, dulu Batavia. Kan, jadi berkembang pelabuhan Batavia, mati pelabuhan Melaka. Kemudian bila dia dapat jajah British, jajah Singapura pula, dia kembangkan pelabuhan di sebelah Riau. Kan, jadi itu jadi pelagagan Melaka semua ni, semua dekat sebelah Selat Melaka ni semua habis. Kan, jadi habis lagi kita punya potensi perniagaan. Itu yang berlaku. Jadi sebab tu bila kita datang, bila British meninggalkan negara kita, sebenarnya kuasa ekonomi yang dimiliki oleh orang Islam tak sampai 10% pun. Berapa persen? Kalau tak silap saya baca 3%, 4% gitu saja. Daripada keseluruhan ekonomi. Daripada keseluruhan ekonomi. Jadi maknanya ketika mana British memberikan kemerdekaan, dia meninggalkan kita dalam keadaan memang betul-betul sebiji macam piagam Atlantik tu. Kan, dia buat sesuatu supaya akhirnya kan kita memang tak dapat nak bangunkan balik negara kita dengan mudah. Jadi sebab tu pejuang kemerdekaan ni dia berterusan berjuang sampailah akhirnya ekonomi pun makin baik, pendidikan pun makin baik, kan, keadaan undang-undang Islam makin baik, mahkamah pun makin baik dan seumpamanya. Jadi ini semua adalah merupakan kan coretan dalam hakikat kemerdekaan dan juga perjuangan orang Islam sebelum kemerdekaan dan selepas daripada kemerdekaan. Yang mana perjuangan itu cukup panjang. Dan bila sampai kepada generasi kita,
kita kena ingat tuan-tuan dan puan, bila sampai dekat generasi kita, sebenarnya generasi kita adalah penyambung kepada perjuangan generasi yang lepas, dan perjuangan itu sebenarnya masih panjang lagi. Kan, sebab kita nak capai akhirnya kemerdekaan yang mutlak, kan, itu sebenarnya satu perjuangan yang cukup jauh lagi, yang perlu untuk kita usahakan daripada hari ke hari, hari ke hari. Jadi itu kan sedikit coretan berkenaan tentang kemerdekaan yang kita kena insafi dan kena hayati sungguh-sungguh. Sebab itu pada saya, kita jangan terlalu selesa kan dengan apa yang kita capai. Sebab sebenarnya kan dunia sekarang ni masih lagi bergerak kan untuk kan menguasai orang Islam. Sebab tu contoh daripada pagi Atlantik Liga Bangsa lahirnya apa disebut sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ni setiap beberapa tahun sekali dia berkembang sampai sekarang dia jadi satu sistem UPR. UPR ni adalah merupakan satu sistem di mana PBB melalui badan dia kan akan memanggil persidangan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, saya dah tak pasti dia punya pusingan dia. Setiap negara di dunia kan akan direview sejauh mana dia melaksanakan hak asasi manusia berdasarkan kepada piawai PBB. Dah jadi sistem. Ini dah jadi sistem dan kita terikat pada sesetengahnya. Contoh lagi macam bila kita tengok kan Peggy Atlantic, daripada situ dia lahirkan perjanjian perdagangan. Kan WTO lah, GATT lah, apa benda semua itulah sampai akhirnya sekarang yang TPPA apa semua ni. Kan itu yang tu bukan berkembang 10 tahun lepas. Dia sebenarnya berkembang daripada Peggy Atlantic. Sama juga sistem dunia sekarang. Contoh kan macam kita. Malaysia ni antara negara yang memang cemerlang jadi pasukan pengaman dekat mana-mana pun. Tapi kan peperangan tu siapa yang cipta? Sebahagian peperangan memang daripada resolusi PBB. PBB yang PBB yang ni dia buat itu, dia buat huru-hara sana sini apa semua kan, kemudian dilindungi oleh PBB peperangan tersebut kan, kemudian dia paksa beberapa negara jadi pasukan pengaman, sistem dia juga kan, kita pun jadilah pasukan pengaman dan cemerlang jadi pasukan pengaman kan, kemudian ada kematian kan, dia pun bayar ganti rugi perang contoh. Kemudian ada pelarian. Dia pun paksa beberapa negara terima pelarian-pelarian tersebut. UNCHR lah apa semua kan. Jadi sistem tu adalah merupakan satu sistem yang amat sistematik. Mana sistem pentadbiran baru dunia. Yang sebenarnya semua berasal daripada Peggy Atlantic. Dan kita terkesan juga dengan semua tu. Kan bukan kita tak terkesan. Peta dunia berubah. Kan dulu ada negara yang dipanggil Palestin. Berapa puluh tahun sebenarnya globe yang dijual di seluruh dunia tak ada perkataan Palestin. Sekarang baru mula ada. Dulu tak ada. Kan globe ni tak ada perkataan Palestin, semua Israel. Kan globe ke map dunia ke printing apa juga bentuk lah, tak ada. Kan maknanya dia ubah habis semua. Mana datang Laut Cina Selatan punya istilah? Dulu mana ada Laut Cina Selatan? Asal dulu nama dia Laut Champa. Dia kan duduk di bawah Vietnam. Vietnam tu kan nama dia dulu Champa. Kan? Jadi dulu nama dia Laut Champa, sekarang tukar jadi Laut Cina Selatan. Itu semua permainan sistem pentadbiran dunia yang baru. Yang sebenarnya amat menekan kita sekarang ni. Masuk lagi dengan sistem. Contoh macam kalau tuan-tuan pernah hidup. Dulu memang saya yakinlah muka depan ni macam lebih kurang bayar saya je ni. Kan 60-an, 70-an dulu. Kita nak miliki TV, kita kena ada lesen. Bayar RM60 ke berapa ringgit setahun. Jadi nak tengok TV kena ada lesen. Channel masa tu TV 1, TV 2. Kerajaan boleh kontrol. Kan apa benda yang rakyat boleh tengok, apa benda rakyat tak boleh tengok. Jadi rakyat pun terpelihara. Sebab cerita masa tu pun combat. Kan lepas tu MacGyver kan, Gusti tu cerita Melayu sikit, cerita ni sikit, habis. Tapi akhirnya dunia berkembang, teknologi dibangunkan oleh barat sampai sekarang. Kalau kita cakap dekat anak kita, dulu kami nak tengok TV kena ada lesen, dia boleh faham tak? Dia tak boleh faham. Dia boleh tengok segala benda melalui handphone. Dan sekarang orang dah tak bercakap dengan Astro tentang HIP TV lah, tentang apa, itu dah ketinggalan. Sekarang dah mula bercakap tentang TV internet. TV internet ni dah tak payah dah, dekoder semua dah ketinggalan zaman. Akhirnya dunia akan berkembang dalam bentuk baru. Idea luar boleh dipasarkan ke dalam negara kita dalam bentuk baru. Dulu kita boleh kontrol lagi. Sekarang tak boleh kontrol. Mana boleh kontrol? Kan itu tekanan-tekanan yang berlaku selepas daripada kita merdeka ni. Cuba tengok budak-budak sekarang hidup macam mana. Kan Pokemon Go tu, Pokemon Go tu sebenarnya satu benda saya rasa macam percubaan. Dan dia akan berkembang lebih dahsyat daripada itu. Yang akan mengubah segala bentuk kehidupan kita. Sistem perbankan kita berubah. Kan? Jadi semua tu berlaku. Sekarang bukan tak berlaku. Amat-amat terkesan. Kan? Kalau tuan-tuan pakar kewangan, cuba tengok sistem kewangan sekarang. Bukannya real, tak real. Bank, dia dapat duit orang simpan 1 juta, dia boleh bagi pinjaman 10 juta.
Kan? Dia bagi semua kertas je. Orang datang buka akaun, bagi duit. Kan? Bagi duit, kumpul-kumpul dapat 1 juta. Orang datang buat pinjaman. Okey, lulus pinjaman 2 juta. Lulus pinjaman 2 juta, bagi kertas, bagi akaun. Kan? Bagi buku cek. Lepas tu, orang tu nak beli barang. Dia beli, pergi pada supplier. Kan? Dia pun beli barang. Orang pun bagi barang pada dia, dia pun bagi cek. Kertas juga. Mana duit? Tak ada. Kan? Jadi orang tu pun dapat cek tu, dia masukkan dalam akaun dia. Masuk dalam akaun, masuk dekat catatan kertas juga. Mana duit dia? Tak ada. Kan? Dan semua tu macam tu. Siapa nak bawa 2 juta tangan? Tak ada. Semua orang pegang buku. Kertas yang kita pegang ni, kan? Itulah sistem yang sebenarnya kan amat-amat menekan dan amat-amat palsu. Tapi akhirnya kita ikut juga. Kan? Kita terpaksa juga ikut. Itu sistem pentadbiran baru dunia. Kan? Dolar. Dulu kita kutuk duit Jepun. Kita kata duit Jepun duit tak laku. Nak beli kelapa kena bawa 1 guni duit. Duit dolar sekarang sebenarnya lagi teruk pada duit Jepun. Tapi siapa perasan? Tak ada siapa perasan. Dia sandar pada apa, dia tak sandar pada apa. Dia cetak, dia letakkan M16 depan kepala pemimpin dunia ni. Habis semua kena ikut, semua kena beli dolar. Kan? Kan? Harga minyak real ke turun naik tu? Atas dia je. Jadi ini sistem pentadbiran baru dunia yang sebenarnya mengenai kita di zaman kemerdekaan ni. Jadi ini benda yang saya nak kongsikan pada malam ni supaya akhirnya kita tidak begitu selesa kan dengan apa yang ada. Sebaliknya kita meneruskan perjuangan untuk membebaskan diri kan daripada sebarang bentuk penjajahan minda, penjajahan ekonomi, penjajahan apa-apa pun. Sebab musuh dia bergerak. Dengan PJ Atlantik sebenarnya dia masih bergerak sampai sekarang. Dan sampai bila dia akan berhenti? Kan, dia hanya akan berhenti macam yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus-menerus memerangi kamu sehinggalah mereka berjaya mengeluarkan kamu daripada agama kamu kalau sekiranya mereka mampu. Itu saja. Selain daripada itu tak ada. Dia akan berhenti sampai dia dapat murtadkan kita ataupun kiamat. Itu je lah. Kan? Lain tak ada. Dia akan berterusan. Jadi wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah sedikit coretan kan berkenaan dengan kemerdekaan. Saya minta maaf masa saya ambil agak panjang sampai dekat pukul 9. Ya, kemudian akhirnya kan saya nak minta izin terutama daripada Ustaz Tuan Imam ni, Ustaz Rizal, kami ada buat satu program berkenaan tentang perjuangan kemerdekaan ni. Kita dalam program tu kita nak memperkenalkan tokoh-tokoh perjuangan dan kita nak naikkan 3 nama ni, kan, iaitu Tok Paloh, kemudian Abdul Rahman Limbong dan juga Datuk Bahman. Ini nama-nama yang sekarang makin sepi. Kalau sebut Tok Paloh pun orang dah tak kenal. Sebut Abdul Rahman Limbong orang tak kenal. Sebut Datuk Bahman orang tak kenal. Sebenarnya 3 nama ni adalah 3 nama besar dalam sejarah perjuangan kita yang menunjukkan kan betapa halusnya cara orang-orang Islam dulu bermuafakat dan berpakat untuk menjatuhkan British. Walaupun akhirnya cuma British keluar 1957, tapi gerakan untuk mengeluarkan British ni daripada hujung kurun ke-18 dah berlaku. Buktinya adalah bila dalam sejarah kita tengok nama seperti Tok Paloh. Sebelum tu ada satu nama dia Syekh Wan Ahmad. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani adalah merupakan tuan guru besar kepada orang-orang pejuang-pejuang Melayu dulu. Yang kita kenal biasanya Tok Janggut, Tok Kenali. Tapi sebenarnya atas pada itu, beberapa generasi sebelum tu ada Syekh Wan Ahmad yang berpusat di Mekah. Di bawahnya ada anak-anak murid, di antaranya Tok Paloh dan Tok Kenali. Tok Paloh ni adalah seorang guru besar kan pada kurun yang ke-19, awal kurun yang ke-19, anak murid kepada Syekh Wan Ahmad. Dia orang ni berbincang di Mekah macam mana cara nak mengeluarkan British daripada tanah Melayu. Tok Paloh balik dan menjadi penasihat kepada Sultan Zainal Abidin III di Terengganu. Dia antara ulama yang bertanggungjawab dalam menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri Terengganu kan di zaman Sultan Zainal Abidin ni. Kan, jadi dia punya usaha kan dalam mengeluarkan British ni cukup dahsyat, cukup kuat. Di antara anak muridnya adalah Datuk Bahman sendiri. Datuk Bahman ni orang Pahang kan, orang Panglima Semantan orang panggil. Kan, dan Datuk Bahman ni dia punya taktik perang tu cukup luar biasa. Dan dia perang 3 kali dengan British, 3 kali dia menang. Tapi British sorok cerita ni. Kan, sebenarnya dia memang ada peperangan-peperangan dengan British dan dia menang. Dia punya taktik perang cukup luar biasa juga. 4 tahun British cari dia tak jumpa. Kan, tapi akhirnya jumpa sebab ada pengkhianat daripada kalangan orang Islam juga. Kan, tapi kalau tak jumpa. Dan pegawai tentera ATM pun sebahagiannya dalam TV3 kan, dia orang memang keluarkan satu statement bahawa di antara taktik perang yang digunakan oleh ATM sekarang ni adalah taktik perang Mat Kilau, dan Mat Kilau adalah anak murid kepada Datuk Bahman. Yang daripada Datuk Bahman ni lahirnya Tok Gajah kan, lahirnya juga Mat Kilau. Kemudian satu lagi anak murid kan Tok Paloh ni adalah Abdul Rahman Limbong. Abdul Rahman Limbong ni orang Terengganu.
Abdul Rahman Limbung adalah merupakan seorang ulama. Dia bukan lawyer, dia ulama. Tetapi di antara orang Melayu yang berjaya mengalahkan lawyer-lawyer British kan di zaman pentadbiran British di mahkamah British di Terengganu adalah Abdul Rahman Limbung. Maknanya dia dalam perbicaraan itu berkenaan tentang cukai tanah ni, dia berjaya mengalahkan lawyer British kan di mahkamah British. Kan dia berjaya mengalahkan. Kan mana hujah-hujah dia cukup kuat sehingga British mengisytiharkan dia sebagai orang membahaya dan akhirnya dibuang negeri. Jadi ini 3 tokoh yang kita nak naikkan dalam program ni. Program ni pada 24 September. Kan? Jadi tempatnya pun dekat je dengan tuan-tuan ni, dekat IDCC. Kan tak jauh. Kan? Dan program ni tapi kena bayar lah. Saya minta maaf lah, bukan nak berniaga kat masjid ni. Sebab bayar tu pun untuk bayar kos tu. Kita tak niaga, tak ada siapa dapat untung pun. Okay? Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk pergi, kan boleh hubungi saya ataupun nanti mintalah nombor daripada Ustaz Rizal ni. Kan? Ataupun ada risalah tu boleh dibaca nanti. Kan, jadi ini saya minta izin untuk iklan ni. Saya pun bukan jenis mengiklan dalam kuliah ni. Tapi semua saya punya perasaan untuk berkongsi kan, dengan tuan-tuan tentang sejarah-sejarah perjuangan orang-orang Islam dulu. Yang sebenarnya cukup terpencil sekarang ni. Kalau kita tanya anak-anak, kenal Abdul Rahman Limbung? Tak kenal. Kenal Datuk Bahaman? Tak kenal. Kan, Tengah Tok Paloh tak kenal. Kita tak tahu pun sejarah-sejarah perjuangan dia yang hebat. Yang sebenarnya Abdul Rahman Limbung berjaya mengalahkan hujah-hujah British dalam mahkamah. Datuk Bahaman berjaya menang dekat apa dipanggil Pasir Keruar ke apa nama tempat tu, saya dah tak ingat dah. Kan 3 kali peperangan, 3 kali dia menang. Kan kemudian Tok Paloh kan dia punya kehebatan dia kan dan juga ilmu dia sehingga berjaya menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri Terengganu yang meletakkan Islam pada kedudukan yang cukup tinggi, yang kemudian menjadi undang-undang tubuh juga pada negeri-negeri yang lain. Dan itu semua jasa-jasa perjuangan pejuang-pejuang dulu yang sekarang ni makin terpencil. Kita tengahkan 3 tokoh ni sebab kita tak boleh nak cerita berpuluh-puluh tokoh yang lain. Jadi cukup dengan 3, insya-Allah tahun depan nanti kita ceritakan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau tuan-tuan berminat boleh datang 24 bulan kita buat waktu-waktu malam kan. Jadi pada masa itu pun kita ada sikit jamuan makan malam, ada ucapan, ada sikit persembahan kan. Kemudian ada video lebih kurang dalam setengah jam pengkesahan kan 3 tokoh ni. Kan jadi 3 tokoh ni kita akan ketengahkan dalam bentuk pengkesahan dalam bentuk filem. Bukan filem lah, macam video klip kan berkenaan dengan 3 tokoh. Jadi tuan-tuan minat bolehlah hubungi. Jadi wallahu alam bisawab. Saya minta maaf lagi sekali mengambil masa yang agak panjang untuk kuliah pada malam ni. Jadi insya-Allah kita cuba kan ambil posisi kita sebagai umat di generasi ini untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dan untuk membawa negara kita kepada kedudukan Islam setinggi yang kita boleh, dan kita wariskan negara ini dalam bentuk yang terbaik yang kita boleh tinggalkan kepada generasi anak-anak kita seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh generasi ayah kita, datuk nenek moyang kita dulu yang meninggalkan negara kita ni dalam keadaan ini, yang sebenarnya kan menjadi suatu yang cukup selesa kan untuk kita. Kalau tanpa perjuangan diorang, kita akan dapat negara yang huru-hara. Dan kalau sekiranya kita tak mempertahankan dan meningkatkan lagi kedudukan Islam di negara ini, anak cucu kita pula akan sengsara kan, dan lebih teruk kan dia punya keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladzina amanu wa amilus solihati wa sabil haqq wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.